Kita nak teruskan topik kita pada pagi ini dengan kita berbicara berkenaan ke arah pilihan raya umum ke-15. Bagaimana kita memahami tanggungjawab dan juga peranan pengundi untuk kesejahteraan dan juga kestabilan masa harapan Malaysia. Jadi kita nak terus saja bersama dengan tetamu kita melalui Google Meet, iaitu Tuan Azmi Hassan, pakar geostrategis dan fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara NASR. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Syafiqah dan juga Munawar. Okey, semalam kita dah pun mengetahui tari-tari penting untuk PRU 15. Bagaimana? Adakah menepati ramalan dan juga jangkaan Tuan? Adakah tari itu bersesuaian? Bagaimana? Ya, bagi saya Syafiqah, tarikh paling cepat itu adalah paling sesuai. Dan bagi saya SPR telah melakukan tanggungjawab yang terbaik kerana sekarang ni bising-bising Syafiqah katakan musim tengkujuh, tapi musim tengkujuh dikatakan pertengahan November. Jadi kita terlajak sikit 4-5 hari. Tapi tarikh musim tengkujuh itu bukannya sesuatu yang hitam putih, tapi hakikatnya adalah SPR tahu, dia ambil kira semua perkara dalam menentukan bila hari pernamaan, mengundi awal dan seterusnya. Hari paling penting November 19 itu hari mengundi itu sendiri, Syafiqah. Dan kita lihat juga hari mengundi akan jatuh pada hari Sabtu. Dan bagaimana harapan kita semua sebagai rakyat Malaysia untuk kita memastikan peratusan keluar mengundi adalah tinggi, selari kalau boleh kita nak lebih daripada PRU yang ke-13 dan juga PRU ke-14. Kita melihat lebih daripada 80%, dan kali ini gambaran untuk situasi bagi peratusan keluar mengundi kelak bagaimana, Tuan? Ya, saya agak risau bila Munawar mengatakan nak bandingkan peratus PRU 15 dengan PRU 14-13. Bahaya tu Munawar. Kenapa saya kata? Pada PRU ini ada tambah 8 juta. Pada PRU 14 tak ada 8 juta. Dia masalahnya yang 8 juta ni, yang umur 18-20, saya rasa mereka teruja untuk keluar mengundi. Tapi yang selebihnya dalam 70%, 80%, mereka yang layak mengundi tapi tak pernah mendaftar untuk mengundi. Itu yang saya risau. Maksudnya kalau kita banding undi peratus PRU 15 dengan 14, dia akan sengit jadinya. Tak betul. Jadi sebab itu dikatakan jangan kita bandingkan, tak boleh. Nanti kita akan jadi kecewa pula. Nanti kita akan tuduh rakyat Malaysia tidak mempunyai semangat demokrasi dan patriotik. Tapi bagi saya lah Munawar, peratus keluar akan tinggi. Mungkin tak boleh lawan dari segi relatifnya PRU 14, tetapi semangat mengundi itu yang dikatakan 4 tahun lepas kerenah wakil-wakil rakyat, saya melihat bahawa ramai akan keluar mengundi. Itu harapan saya lah, Munawar. Okey, berbalik kepada topik kita hari ini lah, untuk keluar mengundi untuk mendapatkan kesejahteraan negara. Kesejahteraan yang bagaimana sebenarnya yang dicari oleh rakyat kini, Tuan? Ya, Syafiqah, kesejahteraan dari segi kestabilan politik dan rakyat pengundi mempunyai pilihan, mempunyai kuasa untuk memilih siapa yang mereka mahu menerajui kerajaan persekutuan dan juga seterusnya Perdana Menteri. Kalau saya bandingkan apa yang berlaku di United Kingdom lah Syafiqah sekarang, 3 Perdana Menteri dalam masa setahun. Tapi masalahnya rakyat Britain ataupun United Kingdom tidak mempunyai pilihan untuk memilih Perdana Menteri mereka. Yang memilih hanya ahli parti konservatif kerajaan saja. Jadi kita lah Syafiqah beruntung, kita dah diberi peluang untuk memilih kerajaan persekutuan dan juga Perdana Menteri secara tidak langsung. Jadi bagi saya mahukan kerajaan yang stabil, kerajaan yang cekap, berwibawa, menteri-menteri kabinetnya boleh buat kerja, kreatif, ada idea, kerana tahun hadapan adalah tahun mencabar. Itu yang saya mahukan sebagai pengundi bila saya hendak memangkah satu-satu calon itu, Syafiqah. Baik, antara yang menjadi perhatian semalam daripada pengumuman pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Tan Sri Abdul Ghani Saleh semalam adalah berkenaan kos pelaksanaan PRU ke-15 dan juga PRK DUN N66 Bugaya Sabah adalah dengan kos 1.01 bilion ringgit, dan sekiranya pilihan raya ini diadakan secara berasingan seperti yang kita sedia maklum, kos akan meningkat kepada menghampiri 2 bilion ringgit. Jadi bagaimana gambaran daripada Prof sendiri, Tuan sendiri berkenaan keadaan ini, bagaimana ianya akan menyebabkan kelesuan politik dalam kalangan masyarakat? Ialah kita terpaksa keluar mengundi 2 kali, Tuan.
Itu yang dikatakan saya sebagai pengundi amat terkilan apabila sesetengah pihak yang tidak mahu membubarkan DUN mereka menggunakan alasan musim tengkujuh, tapi mereka cuba buat lupa tentang 1 bilion ekstra itu, dan 1 bilion kalau 6 negeri ini melakukan pilihan raya tak bersekali dengan parlimen, kosnya adalah banyak. Dan seperti kata Munawar tadi, 2 kali akan mengundi. Yang saya bimbang adalah Munawar, katakanlah satu pengundi di Selangor umpamanya, mereka akan memikirkan kalau mereka berada di luar Selangor, nak ke dia balik 2 kali, dan dia akan buat pilihan sama ada dia nak mengundi parlimen ataupun dia mengundi DUN. Jadi ini yang saya bimbangkan, kerana bukan saja melibatkan kos kepada kerajaan tetapi kos kepada pengundi itu sendiri. Tapi menggunakan alasan musim tengkujuh itu belum tentu lagi banjir musim tengkujuh. Hari ini boleh hujan lebat, besok boleh banjir. Jadi itu yang saya terkilan. Kenapa? Sebab kita dah biasa dah di mana pilihan raya DUN dan juga pilihan raya parlimen itu diadakan sekali, memudahkan supaya kita tak terkeliru siapa yang kita nak pilih, Munawar. Bila kuasa dan juga mandat ini diserahkan kepada rakyat, dalam pandangan dan juga pemerhatian Tuan, adakah mudah untuk sebenarnya memenangi hati dan juga minda rakyat sekarang ini bila kita melihat beberapa episod yang terjadi dalam tempoh beberapa tahun, Tuan? Ya, bila Syafiqah mengatakan episod itu adalah satu ungkapan yang begitu diplomasi sekali. Dan saya berterus teranglah Syafiqah bahawa episod itu kadang-kadang memualkan melihat tingkah laku wakil rakyat kita. Kerana apa yang berlaku 4 tahun lepas, kemelut politik ini kita hanya menjadi pemerhati saja di tepi, tidak boleh membuat apa-apa. Dan sekarang ini kita diberi peluang. Jadi itu yang dikatakan, untuk menarik sokongan itu, calon dan juga parti perlu membuktikan bahawa mereka boleh menubuhkan kerajaan stabil, dan Perdana Menteri yang akan menerajui kerajaan itu boleh memilih ahli-ahli kabinetnya mengikut kemampuan masing-masing. Sebab kalau kita lihat kabinet yang lepas, banyak kementerian yang agak lesu dan tidak kreatif, terutama sekali dalam hal menangani ekonomi dalam era pandemik ini. Jadi itu yang dikatakan bahawa buktikan kepada kami, kepada pengundi, bila kami beri mandat, gunakan mandat itu untuk menubuhkan kerajaan yang stabil. Tak ada lagi cerita-cerita yang dalam, cerita-cerita cakar-mencakar di dalam, tumpukan perhatian untuk mentadbir negara. Jadi itu kena buktikan dalam masa 2 minggu berkempen itu, Syafiqah. InsyaAllah. Dan juga kita lihat PRU ke-15 ini menyaksikan pertembungan ataupun kerencaman gabungan parti, khususnya kita lihat di Semenanjung Malaysia saja. Kita ada 4 komponen parti asas, iaitu Barisan Nasional, Perikatan Nasional, GTA dan juga Pakatan Harapan. Jadi bagaimana Tuan melihat gambaran kerencaman gabungan parti politik ini? Adakah ianya merupakan satu yang baik untuk iklim demokrasi negara kita, ataupun sebenarnya ianya sebaliknya untuk masyarakat dan juga untuk secara keseluruhannya ekosistem demokrasi dan juga politik negara, Tuan? Ya, Munawar, dari segi satu hal, dari segi satu sudut, kita lihat ini adalah proses demokrasi. Sesiapa saja boleh bertanding. Sebab tu siapa yang tak ada parti pun boleh bertanding sebagai calon bebas. Itu dalam satu sudut pandangan yang lain. Tapi dalam satu sudut pandangan kita, pengundi mahukan satu kerajaan yang stabil dengan pilihan 4 gabungan ini. Ia akan dikatakan memberi sedikit kerisauan. Pening kepala sikit siapa nak pilih, gabungan parti mana yang nak pilih, calon itu daripada gabungan mana. Jadi ini yang saya risau sedikit, kerana ia boleh dikatakan pilihan oleh pengundi itu dilakukan mengikut emosi, bukan dilakukan mengikut kepentingan negara ataupun rakyat. Jadi bagi saya sendirilah, Munawar, bahawa terlampau banyak gabungan ini akan menyusahkan pengundi membuat pilihan yang terbaik. Yang terbaik maksud saya adalah untuk negara dan untuk rakyat. Seharusnya adalah beberapa parti ini mereka boleh bergabung sebenarnya, Munawar. Tetapi oleh kerana sejarah hitam 4 tahun yang lepas dan juga kemungkinan ego politiknya yang terlampau tinggi membuatkan mereka tidak boleh berseorangan, tidak boleh bergabung, tapi sanggup dikatakan berjalan solo menjelang PRU 15, Munawar.
Kita berikanlah sedikit bayangan kepada pengundi yang muda, itu undi 18 ini, dan juga pengundi yang baru kali pertama untuk keluar mengundi ini. Bagaimana sebenarnya bayangan dan juga jangkaan dalam tempoh 14 hari kita berkempen? Adakah dalam tempoh 14 hari ini kita boleh ataupun bakal menyaksikan perang manifesto, kerana di sebelah pihak memang dah ada dia punya manifestonya, kita dah nampak jelas lagi nyata, dan mungkin di sebelah pihak ni lagi mungkin akan memasang strategi yang lain. Jadi ini sebenarnya yang perlu kita berikan kepada supaya pengundi yang baru ini tidak terkejut dan mereka tahu ke mana hala tuju undian mereka. Tuan. Ya betul Syafiqah, bahawa manifesto itu penting. Tapi setengah orang, setengah parti, manifesto itu dia stigma. Memang dia tak sebut pun manifesto. Dia ada stigma negatifnya. Seperti kata Syafiqah, sebelah pihak itu sudah ada manifesto. Saya cuba membaca fikiran Syafiqah di sini. Saya rasa yang sebelah pihak itu adalah strategi manifesto fiskal. Itu dari segi bajet. Jadi Barisan Nasional, Datuk Seri Ismail Sabri yang ketika calon Perdana Menteri telah mengatakan, ini dia, kalau beri kami mandat, ini dia strategi fiskal kami untuk menangani krisis ekonomi tahun 2023. Jadi saya dah tahu dah apa strategi yang nak dilakukan, dan juga pengundi-pengundi lain. Sebab sekarang Syafiqah, pengundi dia begitu pandai untuk menilai. Tapi masalahnya hanya Barisan Nasional yang ada saja. Pakatan Harapan, Perikatan Nasional, GTA ke, masih tak ada lagi strategi fiskal mereka, bagaimana cara mereka untuk menangani ekonomi. Jadi bagi saya manifesto itu penting. Penting kerana pengundi akan membuat penilaian bagaimana bentuk kerajaan, apakah kerajaan ini akan melakukan strategi terbaik ataupun tidak baik. Dan jangan lupa, kenapa Liz Truss terpaksa letak jawatan adalah kerana silapnya strategi fiskalnya. Masalahnya silap itu berlaku selepas dah kesan tu dah negatif dah. Jadi sebab itu bila kita memilih kerajaan ataupun memilih Perdana Menteri, tengok apa dia strategi fiskalnya. Itu dalam bahasa sehariannya adalah bajet untuk tahun fiskal hadapan. Jadi itu penting bahawa pengundi sekarang boleh menilai mana yang baik, mana yang tak baik, Syafiqah. Ya, berkenaan dengan strategi tersebut, sudah pasti kita lihat berbanding PRU ke-14, situasinya sangat berbeza dan juga isu yang diangkat bagi setiap parti juga berbeza. Jadi bagaimana gambaran untuk PRU ke-15 ini untuk menarik hati dan juga memikat hati bagi pengundi-pengundi di luar sana? Bagaimana strategi yang terbaik yang perlu dikemukakan oleh parti-parti yang bakal bertanding ini? Adakah kekuatan bagi setiap parti tersebut bersandarkan kepada parti semata-mata ataupun keterampilan calonnya ataupun jentera secara keseluruhannya? Apa sebenarnya kata kunci yang utuh dalam hal ini, Tuan? Ya, Munawar, bila saya di peti undi, bila saya nak memilih wakil rakyat parlimen saya bukan saja memikirkan siapa yang saya nak pilih tu, tapi apakah parti yang di belakang calon itu. Kerana secara tak langsung kita memilih kerajaan, dan secara tak langsung juga kita memilih Perdana Menteri. Jadi itu pentingnya. Paling penting kita lihat parti yang kuat. Walaupun calon itu mempunyai aura yang kuat, berwibawa, kalau parti yang di belakang calon itu tak ada harapan untuk membentuk kerajaan, boleh pilih dia, dan kalau dia menang, dia hanya mewakili dikatakan kawasan itu, tetapi tidak boleh membentuk dasar-dasar yang amat diperlukan pada ketika ini. Jadi bagi saya kata kuncinya lah, Munawar, adalah parti yang telah membuktikan mereka boleh mentadbir Malaysia dengan begitu baik, dengan begitu efisien. Itu bagi saya lah, saya sebagai pengundi apabila membuat pilihan. Sebab itu saya nak lihat strategi bukan janjilah, apa yang mereka akan lakukan bila dilantik menjadi kerajaan. Itu penting bagi pengundi, kerana bagi pengundi adalah mereka mahukan kerajaan yang stabil dan juga kerajaan yang boleh buat kerja. Itu penting, Munawar. Kita selalu berbicara dan juga berbincang mengenai impak undi 18, iaitu pengundi-pengundi muda ini. Tapi kita jarang berbicara mengenai pengundi daripada luar negara sekarang. Impak mereka. Kerana apa? Adakah betul mereka memahami situasi dan juga perasaan kita yang berada di negara ini sekarang? Dan juga adakah mereka betul-betul merasakan kalau saya undi ini pun tidak memberi kesan secara langsung kepada mereka? Bagaimana impak mereka ni, Tuan? Ya, itu yang saya risau sikit. Kalau Syafiqah dia pergi jauh sikit, pengundi luar negara, saya pergi yang dekat sikit. Sebab ramai dikatakan pengundi-pengundi, dia bekerja di Lembah Kelang, tetapi mereka mengundi masih di kampung halaman. Betul. Jadi bila
masa mengundi itu macam hari raya, balik kampung. Tak perlulah kita sebut negeri mana kan. Kita tahu negeri mana tu. Jadi sama juga dengan mereka yang berada di luar negara. Kerana mereka berada di luar negara, besar kemungkinan mereka menikmati kemudahan di negara tersebut. Jadi masalahnya adalah kenapa mereka berpindah ke luar negara itu dikatakan boleh mengawal emosi mereka untuk mengundi siapa ataupun calon mana, parti mana. Kerana mengikut perasaan dan emosi mereka. Kerana mereka berada di luar negara. Kemungkinan mereka tak merasai apa yang kita rasa di sini. Jadi sebab SPR telah mengumumkan dalam PRU 15 ini, sesiapa saja yang berada di luar negara, tak kira lah di Thailand ke, di Brunei, di UK ke, di Amerika Syarikat, boleh mengundi melalui pos. Jadi mudah proses itu. Jadi bagi saya akan ramai yang berada di luar negara itu akan mengundi secara pos. Jadi harapannya adalah bila membuat undian itu emosi dan juga dikatakan perasaan kita tu tolak ke tepi, fikirkan kepentingan kita yang berada di sini. Itu harapannya. Tapi betul Syafiqah, kumpulan pengundi ini dikatakan walaupun tak banyak tapi sedikit sebanyak boleh mempengaruhi keputusan di kawasan-kawasan parlimen tertentu Syafiqah. Selari daripada apa yang disampaikan oleh Tuan tadi berkenaan dengan undi pos, pandangan Tuan sendiri, adakah wajar undi pos ini diperluaskan cakupannya? Sebagai contoh, kita ambil situasi bagi masyarakat Sabah dan Sarawak yang berada di Semenanjung Malaysia. Mungkin agak sukar untuk mereka pulang ke ke negeri mereka sendiri kerana kita sedia maklum tiket kapal penerbangan agak mahal, agak tinggi untuk mereka, khususnya bagi golongan B40 dan juga M40 untuk mereka turun mengundi di negeri mereka sendiri. Begitu juga bagi masyarakat di Semenanjung Malaysia yang berada di Sabah dan Sarawak. Jadi apa peranan ataupun inisiatif yang boleh kita lakukan dalam hal ini untuk kita memastikan semua 21.1 juta ini dapat mengundi dan juga melaksanakan tanggungjawab mereka, Tuan? Ya, betul Munawar. Untuk dikatakan balik mereka yang bekerja di Semenanjung untuk balik mengundi ke Sabah, Sarawak, ia akan memakan kos dan masa yang agak banyak. Dan ini tak semua orang yang mampu melakukannya. Tapi saya pasti untuk PRU yang akan datang, perkara ini akan dipikirkan. Kerana sebelum ini Munawar, PRU 14 umpamanya, mereka yang berada di Thailand ataupun Singapura, Brunei, dia tak boleh mengundi pos. Dia kena balik. Tapi pembaikan dilakukan supaya mereka yang berada di luar negara semua boleh mengundi. Dan saya pasti PRU yang akan datang, mereka yang mengundi di Pulau Borneo itu tapi bekerja di Semenanjung akan diberi kelonggaran sedikit. Tapi saya pun kenapa saya Munawar tak sebut mereka yang dikatakan bekerja di Lembah Kelang tapi mengundi di Kelantan, berilah mereka undi pos. Kemungkinan itu ada. Tapi itulah kita nak memudahkan supaya semua orang boleh melakukan tanggungjawab tanpa dikatakan berkorban dengan banyak dari segi masa dan juga wang ringgit, Munawar. Okey, kembali semula kepada tanggungjawab kita sebagai seorang rakyat untuk keluar mengundi. Tanggungjawab kita juga untuk berkempen dan juga orang kata dalam media sosial itu. Bagaimana etikanya? Sebab kita tertakluk dengan kebebasan untuk bersuara. Tetapi setakat ini, kebebasan itu jauh mana kita boleh bebas di media sosial dalam tempoh 14 hari, terutama 14 hari nak berkempen ni, Tuan? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan Syafiqah ni, saya terlupa soalan daripada Munawar tadi tentang undi pos. Bagi kami, rakyat biasa, tak ada peluang untuk undi pos. Tapi bagi rakyat yang bekerja di media umpamanya, ada peluang untuk mengundi pos. Kalau tak silap saya lah. Jadi itu dikatakan satu manfaat yang amat besar. Tapi berbalik kepada kempen sekarang ini, memang betul. Kempen di media sosial dikatakan amat efektif sekali. Kalau dulu kempen secara fizikal, memang seronoklah berkempen secara fizikal, retorik. Tapi kempen di media sosial ni banyak perkara-perkara yang boleh dipusing sedikit. Diputar sedikit, memberikan gambaran yang berlainan. Dan masalahnya mereka yang menggunakan media sosial ni kebanyakannya mereka hanya membaca tajuk dan juga mereka mahu melihat katakan video dalam setengah 30 saat saja. Jadi ini dikatakan kalau bijak mereka menggunakan media sosial ni, mereka boleh memutarkan satu fakta untuk faedah diri sendiri dan boleh dikatakan mengubah pemikiran terhadap sesuatu isu
pengguna-pengguna media sosial. Dan betul Syafiqah, bahawa pengguna media sosial sekarang adalah anak-anak muda. Dan sekarang anak-anak muda 18 tahun ke atas boleh mengundi. Dan mereka tiap-tiap hari tengok media sosial, dia boleh mempengaruhi pemikiran mereka. Itu yang saya bimbang tentang penggunaan media sosial dalam berkempen ini, Syafiqah. Saya nak lanjutkan penerangan daripada Tuan berkenaan dengan pengaruh media sosial ini. Zaman internet, zaman digital, kita sedia maklum pengaruh media sosial ini sangat kuat khususnya dalam kalangan pengundi muda. Jadi bagaimana kita melihat bagaimana potensi bagi calon-calon yang aktif dan juga yang sering kali memuat naik hantaran-hantaran di media sosial, calon-calon yang popular di media sosial ini, bagaimana mereka ini mampu untuk menarik undi daripada dalam kalangan pengundi-pengundi muda ini, dan bagaimana juga dalam situasi sekarang ini akan membantu bagi setiap parti untuk memperkasakan manifesto maupun strategi mereka dan juga menyemarakkan lagi sokongan terhadap parti mereka, Tuan. Ya, betul. Tetapi efektif ataupun tidak efektifnya penggunaan media sosial ini bergantung kepada cara mereka yang berkempen dalam media sosial ni. Bagi saya sendirilah, bila saya buka katakan Facebook umpamanya, saya tengok calon ini dia melawat sana, melawat sini, dia tak ada tau. Sebab iyalah pergi melawat sana, maknanya penggunaan media sosial tu mereka gunakan, tetapi dari segi effectiveness-nya tak ada, memang minimum, tak banyak. Sebab cara media sosial adalah mereka perlu dikatakan menggunakan maklumat yang ada, masa yang terhad itu, bagaimanakah untuk meyakinkan pembaca tekan pelayar itu kenapa perlu undi saya. Sebab saya lihat ramai lagi dikatakan ahli politik, mereka aktif dalam media sosial, Facebook, Instagram, Twitter umpamanya, tapi kebanyakannya hanya menyatakan hari ini mereka pergi sini, hari ini mereka beri bantuan sini. Jadi mereka tidak menggunakan secara sepenuhnya medium media sosial ini. Jadi bagi saya efektifnya bergantung kepada cara dia. Dan paling baik adalah mesti ada badan, satu organisasi yang dikatakan pakar yang dapat melakukan iklan dalam media sosial. Jadi kalau kita buat sendiri, macam saya buat sendiri, dia effectiveness dia kurang. Jadi itu penting. Calon-calon kita belajar cara yang efektif. Ya, sekarang ini media sosial adalah salah satu platform komunikasi, tetapi bagaimana untuk kita menggunakan platform ini secara berkesan supaya komunikasi itu sampai kepada siapa yang nak ditujui itu. Abu, terima kasih kita nak ucapkan kepada Tuan Azmi Hassan, seorang pakar geostrategis dan juga fellow kanan Akademi Penyelidikan Strategis Nusantara NASR, kerana sudi bersama dengan kami hari ini, dan juga terima kasih kerana sudi membaca apa fikiran kami, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih Munawar dan juga Syafiqah. Alhamdulillah, itu satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, untuk kita memahami peranan dan tanggungjawab setiap daripada kita 21.1 juta penduduk yang berdaftar sebagai pengundi ini, untuk kita menunaikan tanggungjawab dalam pilihan raya umum ke-15 kelak.